Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan penyoal yang bertanya, sekiranya seseorang itu baru masuk Islam, adakah dia perlu samak semua perkakas di rumah dia? Contohnya peralatan memasak yang bahan masakan ada digunakan bahan-bahan haram di dalam Islam, atau hanya jilatan anjing semata-mata? Baik, wallahu ta'ala alam. Untuk jawab soalan ini, dia kembali kepada pandangan yang dipegang oleh seseorang. Katakan seseorang dia diajar oleh pembimbing dia, mengatakan anjing tu najis mughalladah, seluruh badan anjing itu najis mughalladah. Demikian juga seluruh badan babi itu najis mughalladah. Kalau itu yang dia faham, maka dia perlu samak peralatan-peralatan yang telah pasti dia guna untuk memasak najis mughalladah, babi ataupun anjing, atau peralatan yang dijilat oleh anjing. Jadi dia kena samak perkara-perkara yang semua bahagian-bahagian yang pasti terkena najis, maka dia kena samak. Cumanya saya nasihatkan kepada para pembimbing muallaf supaya dia jangan mengambil pandangan-pandangan yang agak berat sehingga kita mendatangkan keberatan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan pembimbing muallaf dia sepatutnya dia kena tahu juga ada pandangan para ulama yang lain yang lebih ringan dan sesuai untuk kita berikan kepada saudara-saudara yang baru memeluk Islam. Antara pandangan yang bagus untuk kita ketengahkan kepada golongan baru memeluk Islam iaitulah pandangan Imam Malik. Pandangan Imam Malik ataupun mazhab Maliki yang mengatakan anjing itu tidak najis. Sebaliknya, yang perlu disamak hanyalah jilatan anjing sahaja, dan anjing itu sendiri tidak najis. Itu lebih mendatangkan kemudahan kepada golongan yang baru memeluk Islam. Maksudnya jilatan anjing itu sendiri tak najis, kata Imam Malik. Sebaliknya, perintah untuk membasuh bekas yang dijilat anjing adalah perintah ta'abudi, kata Imam Malik. Ta'abudi itu maksudnya perintah untuk buat itu kerana patuh kepada perintah Allah, bukan kerana perintah kerana najis. Basuh samak jilatan anjing itu bukan kerana jilatan itu najis. Sebaliknya, kata Imam Malik rahimahullah, perintah untuk kita taat, patuh, itu sahaja, bukan disebabkan najis anjing. Bukti pandangan Imam Malik iaitulah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang buruan yang diburu oleh anjing terlatih. Bila anjing boleh kita jadikan haiwan buruan, dan haiwan yang ditangkap oleh anjing tersebut kita boleh makan, kata Imam Malik, kata mazhab Malik, itu menunjukkan anjing tidak najis. Sebaliknya, perintah samak bekas yang dijilat oleh anjing itu adalah perintah ta'abudi, perintah semata-mata kena patuh tanpa banyak tanya, jawab, terus buat. Kalau ada bekas yang dijilat anjing, maka kita perlu basuh bekas itu sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama bercampur dengan air, bercampur dengan tanah. Itu pandangan Imam Malik, dan pandangan itu amat sesuai kita ketengahkan kepada saudara-saudara yang baru memeluk Islam. Selain daripada itu, pandangan yang agak mudah juga, tetapi tadi pandangan Imam Malik yang paling mudah sekali. Pandangan yang kedua yang juga agak mudah, iaitulah pandangan yang diterjihkan oleh beberapa ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, seperti pandangan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Majmu', yang mana Al-Imam An-Nawawi berpandangan anjing itu najis, demikian juga babi itu najis. Tetapi najis anjing dan babi hanyalah najis mutawassitah, sama seperti najis-najis yang lain. Yang mughalladah hanya jilatan anjing sahaja. Itu pandangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi satu tokoh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Pandangan beliau menterjihkan seperti yang saya sebut sebentar tadi, iaitulah perintah samak hanya kepada jilatan anjing, manakala bahagian-bahagian badan anjing yang lain, demikian juga babi, tidak termasuk di dalam kategori najis mughalladah yang perlu disamak. Sebaliknya, hanya perlu dihilangkan kesan najis jika terkena kepada mana-mana bahagian, pinggan, mangkuk, badan dan seumpamanya.
menghilangkan kesan najis, itulah sama kita membersihkan tubuh badan atau apa-apa saja yang terkena najis tahi haiwan dan seumpamanya, sama dengan begitu. Itu pandangan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Kerana itu saya cadangkan supaya pembimbing golongan mu'allaf ketengahkan pandangan-pandangan Al-Imam An-Nawawi dan boleh juga ketengahkan pandangan Imam Malik, kerana kesemua mereka dari mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu jawapan yang pertama untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua,